Assalamualaikum, jemput masuk semua. Terima kasih Azizah Atan 50 stars. Amin. Rin Ali, Rafiah Ismayadi, Jun Rahim, Nuriyah Sahid, Rupiah Sulaiman, Rohana Yusuf, Korina Ali, Siti Aisyah Ka'bah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, keramat hujan lebat. Sebab tu saya tertunduk-tunduk ni sahabat. Ustaz Azwan naik bas balik Kulim malam tadi. Subuh tadi sampai di rumah ayahnya. Hujan lebat sepanjang malam. Bumbung dalam bilik studio ni, bilik belakang atas di rumah saya, dah di repair dah hari tu. Banjir masuk dalam rumah. So tak sangka pagi ni dia jadi balik. Saya dah ready untuk pukul 7 tadi, tapi saya masih kebanjiran. Saya tak ada ruang lain untuk gantikan Fasabrun Jamil, maka saya mengajar juga. Kaki saya penuh dengan air. Macam mana nak tunjuk dekat ampun ni? Tadi separuh bahagian sana dah tak pakai stokin, tak boleh nak tunjuk. Macam mana nak pakai stokin? Habis basah. So tadinya saya dah lap separuh, tapi disebabkan saya nak tunjuk pada kontraktor kejap lagi, nak suruh orang datang. Lebih basah semua. Semua wire-wire laptop semua. Tolong, tolong. Basah. Sian bunga rosku ini. Allah ya Karim, Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap kita bersila dulu InsyaAllah. Tak muat lah pula kerusi ni nak bersila. Macam mana? Subhanallah, 500 orang dah. Kita start dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh jadi ni, memang kena repair bumbung. Lepas tu dah cakap dah dengan kontraktor nak tukar terus. Dia macam kesian kot kan. Padahal insya-Allah rezeki Allah kan. Bila dah rosak, sahabat-sahabat dirahmati Allah, takkan kita nak simpan lagi. So dia dah 2-3 kali dah repair. Tak tahu apa jadi masalah kat atas tu. Anda dengar saya punya kain-kain basah kat bawah ni. Bunyi tu pun tahu betapa lencunnya kat bawah ni, bergenang air. Banjir masuk dalam bilik studio. Kenapa Ustazah tak pindah bilik sebelah je? Tak syok lah, tak ada hijau putih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekejap, kena lap kaki dulu. Subhanallah. Jadi kena tukar sebab kawasan ni rumah lama kan. Mungkin lama lah dah. Nak kena tukar lah kot bumbung tu. Tak boleh lah mereka datang apa ni betulkan. Oh Ustaz, ni ada renggang ni, kita dah betulkan. Okey, beberapa bulan okey. Lepas tu mungkin kalau angin kuat ke macam mana, gerak gempur, tukar bumbung. Macam gitu. Macam mana kalau tak dekat rumah? Allah basah habis dah. Ni duk angkat kat kaki sebab tu tak boleh nak tunjuk kat anda. Seksi nampak kaki, tak pakai stokin. Macam mana nak tunjuk? Okey.
fokus. InsyaAllah fokus. Lepas ni kita fikir yang lain. Tapi tak boleh lap semua ni. Sebabnya nanti kat video dah ambil dah. Tapi tak puas hati nak tunjuk dekat kontraktor nanti. Ni tunjuk kat dia betapa teruknya genangan air ni. Nak gelap pun ada, takut ada ikan berenang-berenang pula sekejap lagi. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Memanglah Cik Rodia Sharif dia bukan tampal kot. Saya pun tak tahu macam mana dia buat terbumbung tu kan. Syazra Syafina, biar air yang membanjiri studio menjadi saksi. Amboi, biar menjadi saksi. Subhanallah. Tak, Hajar Nurma, saya tak rendam kaki lama-lama. Saya bersila di atas kerusi. Maknanya kalau ustazah masih boleh bersila di atas kerusi, kau rasa? Jangan nak cakap ustazah besar. Masih boleh bersila di atas kerusi. Tapi sejujurnya saya risau kerusi ni patah sekejap lagi. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi baru kena sekejap kaki ni, air tadi tu dah gatai. Pasal apa? Ada apa terbumbung ni? Ayak dia macam sedikit kuning. Tadi saya dah lap dah sebahagian sana sebab takut kena sofa, kabinet semua kan. Lepas tu wire-wire ni semua dah habis basah ni. Okey, kita mengajar dulu Suamiku tidak ada di rumah, baru sampai Kulim pagi tadi. Ada ke abang-abang kontraktor yang duduk dekat keramat ni? Saya ada, tapi harap-harap dia free lah hari ni nak tolong ustazah. Dah lah penuh kelas. Tapi tak apa, ada manusia-manusia hamba-hamba Allah yang Allah hantarkan untuk bantu ustazah. InsyaAllah doa je dipermudahkan. Sebelah kaki je muat duduk atas kursi ni. Sebelah kaki lagi asyik jatuh je macam mana. Jom kita pegang kaki. Subhanallah. Nak tergelak lah. Dah macam kaki dia pula dah jadi ikan. Gatai kaki kena ayak sekejap tadi. Satna. Kelakar lah pula. Hari tu pun dia masuk. Saya kata ini tanda rezeki nak masuk banyak ni. Mencurah-curah daripada bumbung tu. Lepas tu repair kan. Alhamdulillah beberapa bulan dah elok. Jadi lagi sekali tapi tak berapa banyak. Lepas tu masa tu dah buat keputusan cakap dengan Pok Cik yang buat bumbung tu, nak tukar semua. Tak payah ustaz, sayang duit, elok lagi ni. Tak payah ustaz. Ni kalau ustaz tahu ni. Dah hantar video kat dia. Dia tak balik sejik lagi kot. Tu yang dia tak jawab lagi. Kalau jawab, pasti dia Pok Pek. Abang dah kata dah dekat Pak Cik tu hari tu, tukar teroi. Ustaz Azwan dah typing dah. Sebelum dia Pok Pek, jom kita ngajar dulu. Tukar teroi. Nak tukar teroi. Sebab masa kami dapatkan rumah ni dulu, belah depan tu bumbung memang kami dah tukar. Macam mana tak? Sekejap Kod ustaz nak masuk live. Assalamualaikum ustaz. Bagi tahu je dengan kontraktornya. Ustazah tengah cerita dengan, tak tahu, tak ada viewers punya, tak terpamer berapa viewers ni. Tapi tadi dah 500 lebih. Cerita kat Depok betapa kaki bergenang-genang. Tadi dah lap dah separuh. Tapi sebab tak puas lagi nak tunjuk video dan nanti boleh jadi saksi pada orang yang, sebab tak pasti dia macam turunnya daripada kawasan yang bukan hari tu punya.
Okey, boleh follow dekat live tau dengan kuliah. Subhanallah. Sayang sebab PKP kan, siapa yang follow saya lama, sebab PKP saya renovate lah bilik belakang ni dulu store, bilik kecil je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya jadikan, tak adalah bilik kecil store tu kat bawah. Ni bilik atas yang saya memang tak guna untuk bilik tidur. Jadi saya renovate untuk jadi bilik studio. Sejak daripada PKP asyik ngajar online je kan, supaya tak ada gangguan apa semua. Lepas tu memang cantik lah. Cantik, comel. Walaupun dia kecil, tapi dia selesa untuk saya menulis, untuk saya berkuliah. Tapi sedihnya, bahagian bumbung tu dah jadi buruk. Sebab saya outstation ke mana. Kalau rumah bocor ni paling takut masa kita keluar berhari-hari tak ada kan. Bayangkan, tiba-tiba shilling runtuh. Tapi shilling saya ni tak runtuh lagi lah. Cuma cat putih, saya memang nak nampak luas bilik ni, so cat putih lah sampai atas semua. Jadi dah berpeta-peta dekat atas tu. Kenapa dia jadi macam tu? Saya takut bocor ni daripada lah. Tak pasal-pasal hampa duk masuk dalam masalah Ustazah. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dah baca doa dah tadi. Hajah Normah, tak payah. Jangan hampa lagi kan datang ambulans lah, datang bomba. Jom hulurkan bantuan kecemasan. Tak payah, tak payah. Tolong, tak payah. Terima kasih Hajah Normah, terima kasih semua yang bersama-sama. Sebab kaki saya gatal ni tadi duduk dekat ni. Dia duduk kata hantarkan bantuan kecemasan. InsyaAllah dah ada. Ustaz dah sedia, dah ada kawan-kawannya yang boleh buat. Cuma itulah bila kawan-kawan dia kesian. Tak payahlah Ustaz, nak tukar semua, elok lagi macam tu. Kita memikirkan kita selalu keluar, jadinya takut macam ni. Bayangkan sekadar musim hujan kan. Ni Ustaz balik Kulim malam tadi, sahabat-sahabat. Saya pun tak jangka lah bilik ni jadi macam ni. Jangan pula Sagi ada 15 orang kontraktor ketuk pintu rumah Ustazah. Jangan kan. Saja nak share. Okey, tidak tergelak lah pula hantarkan bantuan kecemasan, jangan. Okey, kapar kelang hujan lebat sesangat tu lah. Kita doa sahabat-sahabat yang baik-baik saja. Kalau ada peta di shilling Syaimari ni, ini bukan masalah peta, ini sudah hujan masuk ke dalam rumah. Saya rasa mungkin malam tadi angin kuat kot. Saya perasan hujan lebat, tapi sebab belakang rumah saya ni macam hutan kecil kan. Pagi tadi saya turun, saya dengar ong bunyi katak panggil hujan. 1K dah nak dengar kuliah ni. Ya Allah, masih tak embung. Terima kasih, minta maaf saya start dulu. Ada orang marah kot Ustazah ni cerita pasal bumbung lah pula. Kan saya tak ada kawan kat rumah nak sembang. So bila start sementara nak tunggu orang ni, saya sembang dengan anda lah. Okey, takkan nak sembang dengan bunga ros ni yang 21 biji ni. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Hari ni kita masuk muka surat 82, Fasabrun Jamil. Bicara rasa Ustazah Zai. Bicara rasa Ustazah Zai. Tak, sambil menunggu cucu sampai ke taska. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak sebut nama seorang-seorang hari ni. Cuma saya dapat baca semua melaporkan majoritinya. Ya Allah, Nurul Banat Abdul Rahim. Hujan lebat Negeri Sembilan. Tak dengar suara Ustazah. Kesiannya. Alamak. Sweet Keflizul. Saya sedia mendengar. Rugi tahu siapa tak rebut Keflizul ni. Sesungguhnya, seorang wanita kena dah Keflizul. Lain kali jangan komen macam-macam Keflizul. Sesungguhnya, aset seorang lelaki yang paling mahal dan yang paling didambakan oleh seorang wanita adalah setia mendengar. Gitu Keflizul. Jadi Keflizul, don't worry. InsyaAllah bakal ada wanita kiriman Tuhan untuk Keflizul. Kerana Keflizul adalah seorang lelaki yang setia mendengar. Kita sebenarnya kadang-kadang pok-pok ni kita bukan nak orang, ya ke, kesiannya awak, tak. Kita cuma nak orang mendengar je, sahabat-sahabat. Tak perlu jadi, kalau kawan-kawan kita suka mengadukan, kita dengar je, ya kesian aku tengok kau ni. Tak payahlah tumpang membawang sama.
setia mendengar kan Kiflizul. Masya Allah, setia mendengar. So nanti tunggu ada wanita-wanita solehah, kiriman Tuhan kepada Kiflizul. Kiriman Tuhan lah Kiflizul, takkan kiriman pos laju pula. Sekian dimaklumkan. Okay, baik. Bicara rasa Ustazah Zai. Sahabat, setiap manusia yang hidup di dunia ini, jap. Baru nak start, baru teringat. Semalam PTS telefon Ustazah. Cakap Ustazah baguslah Fasabrun Jamil, kan respon sangat positif. Lepas tu dia kata Alfiah Berkah pun suka dengan cara Ustazah. Lepas tu cakap, Alfiah Berkah, you know siapa Alfiah Berkah? Penulis buku ini bersama dengan Ustazah. Ustazah ambil bahagian bicara rasa Ustazah Zai. Ustazah baca tulisan dia dan sedikit bantu edit mana yang perlu di top up bagi comel lah. Dah cantik dah tulisan dia ni. Tapi sebab nak masuk pasaran Malaysia kan, so Ustazah bantu. Jadi bicara rasa Ustazah Zai ni macam satu khulasah kepada satu bab tersebut. Jadi dia kata Alfiah Berkah pun suka cara Ustazah ulas buku. Ustazah, what? Alfiah Berkah pun dengar Ustazah punya kuliah? Dengar Ustazah, tapi silent lah. Lepas tu dia suka. Lepas tu Ustazah kata, jenuh aku. Penulis dia duk dengar sekali. Kadang-kadang kan sahabat, sebab orang-orang alim ni, orang-orang soleh, Ustazah ni tukang baca je. Mereka yang menulis ni, Masya Allah, orang ilmu hebat kan. Ustazah ni siapa? Jadi kalau dia pendengar, macam Ustaz Said Nur Hisham hari tu, dia kata, bagus ya Ustazah buatlah tahzan tu hari-hari. Saya pun dengar juga, sanggup ya Ustazah buat. Lepas tu kesan dia lain Ustaz. Kita macam sembang-sembang, borak-borak dalam keluarga je. Betul. Tapi itulah nak istiqamah tu kan. Lepas tu Ustazah pun kata, alamak, dia orang dengar ke? Sebab saya macam sembang dengan mokcik-mokcik je kan. Jadi saya betul-betul sesungguhnya minta maaf. Betul kata cicak. Bunyi dah cicak ni. Saya betul-betul minta maaf sahabat-sahabat yang tak suka, yang tak gemar buka-buka Facebook ke, rasa macam buang masa. Ustazah cerita pasal bumbung lah, pasal kaki terendam ke air lah. Saya minta maaf. Saya rindu suasana saya bersembang-sembang dengan mak saya. Dia nangis pula banjir macam bumbung rumah saya ni pula kan. Jadi saya rindu sebab macam kita boleh ada respon yang baik lah daripada jemaah kita kan, subhanallah. Jadi bila saya dapat tahu penulisnya pun follow kuliah kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia kata dia okey. Lepas tu penerbit PTS bagi tahu dengan saya, Ustazah dia suka. Semoga Allah redha kan. Suka macam mana pun, kalau Allah tak redha tak jadi jugalah. Jadi saya tak mampu untuk setiap hari ni sahabat saya mengubah karakter saya kepada okey, kita berkuliah dengan sopan santun. Saya tak mampu kan, saya tidak. Saya tak boleh macam tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, setiap manusia yang hidup di dunia ini tidak akan terlepas daripada ujian. Ujian saya di pagi ini adalah bilik studio ini bom comong. You know what is bom comong? Bocor lah. Kalau bahasa F, bofo jofo. Gitu. Kan orang tak faham. Baik. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak menguji melebihi kadar kemampuan iman hamba-Nya. Bila kita set dalam otak kita ni, Allah uji sebab Allah tahu kita mampu. Kan relax-relax saja. Memang kaki tengah gatal ni sebenarnya. Kan. Satgi Ustaz dah kontak dah siapa yang nak suruh tengokkan bumbung ni, insya-Allah kan sahabat-sahabat, insya-Allah Allah permudahkan. Doa banyak-banyak. Tapi tak bolehlah duduk je bawah tempat bocor ni. Doa, ya Allah, stopkanlah air ni daripada masuk studio aku ni, ya Allah. Stopkanlah ya Allah. Ya Allah, tolonglah tutup kebocoran ini ya Allah. Tanpa kau panggil orang yang pakar bumbung, tanpa kau buat apa-apa. Lepas tu petang ni kau harap toeng ajaib, tak ada dah bocor. Dan kau tak repair lagi, memanglah dia akan bocor. Kau ingat hidup ni doa je, tak payah usaha. Kan dah kena. Kan dia bebel kat diri sendiri. Ampun. Okey. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menguji melebihi kadar kemampuan iman hamba-Nya. Jadi dah jadi boh. Ini mesti orang pandai bahasa F. Kelakarlah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak kala menerima ujian,
fahamilah di sebalik ujian itu ada rahmat dan kasih sayangnya. Ada rahmat. Saya kan nak pujuk hati mula-mula studio saya ni bocor. Saya masuk, memang terkejut. Tapi mula-mula kita sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat Quran. Lepas tu saya terus ingat apa? Dulu mak selalu cakap, kalau air-air ni sebenarnya rezeki. Sebenarnya rezeki. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, positif je. Kan positif je. Mesti nak dapat rezeki baru ni. Hampa doa lah. Manalah tahu ada Alfawas Airlines ke. Ni debar jantung. Sahabat, saya ada satu benda dah nak share dekat anda. Saya pukul 4 pagi tadi saya dah baca mesej ni. Kalau di Saudi 4 pagi tu, diorang baru nak tidur kan. Sekejap ya. Mana mesej daripada tu? Sahabat. Berita tentang beberapa orang rakyat Malaysia asbab visa turis masuk ke Mekah Madinah yang mereka terkandas dan mereka nak dibawa balik ke Malaysia ni dengan bayaran denda yang begitu tinggi, kos sangat tinggi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada rakyat Malaysia yang bertugas dengan kedutaan Saudi. Ya, of course lah mereka bermeeting dalam bahasa Arab semua ni. Saya tak perlu mention siapa-siapa nama beliau. Tapi sahabat, saya sangat terkesan dengan satu word yang dia sebut. Dia tanya macam ni. Pegawai Arab ni kata, kalau rezeki kita, insya-Allah visa turis kita akan dimansuhkan kerana banyak salah guna visa ni. Pak Arab ni terkejut. Selama 20 tahun dia jaga airport, rakyat Malaysia sangat bagus. Tetapi sejak adanya visa turis, dia nampak jemaah Malaysia ni seperti pelarian di Saudi. Maksudnya apa? Suka overstay. Ya, banyak travel agent memang dah pakai visa turis sebab tak salah pun. Sahabat-sahabat, okey, kalau benefit yang ni tak dapat, kita backup cara ni. Tak salah. Sebab Saudi yang sediakan. Tetapi sahabat, jangan kita pandai-pandai. Kita cakap dengan jemaah kita, tak apa, kita boleh overstay. Kita ada agenda tertentu kat sini, siap ada yang kerja sebagainya. Rakyat Malaysia, kita kalau nampak parti pendatang asing tanpa izin ditangkap kerana overstay, duduk kat sini, kita kan main marah lagi. Tapi hampa tahu rakyat Malaysia ada yang buat lagu tu. So travel agent, contoh Ustazah sebenarnya dengan Ustaz Azwan sedang menguruskan Ustaz Idris, sahabat kami, siapa yang biasa rehlah ke Kemboja dengan Ustazah kenal Ustaz Idris. Terlalu banyak bantuan dia seorang-seorang tahu dekat Kemboja ni, bantu Ustazah untuk macam-macam dah kami buat dengan macam-macam usaha, Alhamdulillah dengan izin Allah. Tapi Ustaz Idris ni tak pernah berkira, sanggup dengan korbankan masa dia semua, bantu kami ni sebagai jambatan. So untuk sampai ke sana nak mensohehkan berita tu, sesuatu benda yang kami nak bantu tu, Ustaz Idris lah, dipendekkan ceritanya, dia banyak bantu kerja dakwah kami di Kemboja. So kami rasa dah tiba masanya untuk terbangkan dia ke Baitullahil Haram sebagai satu hadiah lah kan. Jadi kita usahakan visa dia ni, sebab sekarang ni mudah sikit bila dah visa turis. Dipendekkan ceritanya, dah dapat MOFA. Keluar MOFA ni maksud dia dah dapat dah nombor visa tu. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, rupanya kedutaan Saudi tak ada dekat Kemboja. So dia ni kena ambil visa dia tu dekat Hanoi. Macam tu, dekat Hanoi. Jadi dia dah lah bukan orang senang nak pergi Hanoi seorang-seorang, nak mai ke Malaysia pula, kan. Jadi benda tu sangat rumit untuk dia lah. Kalau macam kita biasa travel ni tak apa, sangat rumit untuk dia. So bincang, insya-Allah Ustaz akan ada jalan lain, kita akan bantu Ustaz. Ustaz teruskan je doa. Lepas tu dia kata, dengar Ustaz, hujung tahun ni dah ada kedutaan Saudi di Kemboja. Kalau dah ada kedutaan di Kemboja tu, maka insya-Allah Ustaz punya visa tu boleh ambil di kedutaan Saudi di Kemboja lah. So insya-Allah dia boleh terbang. Jadi masa kami nak buat visa dia ni, poinnya is orang visa kata takut nama Idris ni overstay. Kenapa dia orang ni macam yoyoan sangat? Selalunya tak ada soalan-soalan macam ni. Rupanya masa itulah kes yang rakyat Malaysia overstay.
Sampai itu yang pelik-pelik alasan dia pun, sahabat-sahabat. Kan saya pun nak cakap lebih-lebih risau kan, sebab kita tak tahu apa sebenarnya di balik cerita tu. Tapi yang saya berani cakap, overstay. Jadi mereka kena denda yang bukan sikit-sikit. Jadi kalau melalui travel agent, contoh saya bawa orang, saya pakai visa turis contoh kan, takkanlah saya nak biar jemaah saya datang 40 orang, balik 35 orang. Pasal apa hang tak mau balik ni? Saya nak duduk sini Ustazah, saya syok dah duduk depan Kaabah ni, saya nak duduk sini. Memang saya bertanggungjawab untuk heret untuk hangpa balik lah. Kalau ikutkan Ustaz Azwan tu lagi nak buat rumah dekat sana. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebutkan macam mana, ikutlah undang-undang negara. Mereka bagi visa turis ni untuk sekian-sekian tarikh, ikutlah. Kita kenapa tak nak ikut? So bila kita tak nak ikut, masalahnya kepada rakyat Malaysia. Dan dia tanya, kenapa? Adakah negara Malaysia tak bagus? Orang Arab ni sebut, adakah negara Malaysia tak bagus sampai ramai yang lari nak duduk di sini dan tinggal lebihan masa? Ustazah kata, kau hasam dia cakap macam tu. Sebenarnya dia menyindir. Sebab selama ni rakyat Malaysia memang Malaysia bagus kan sahabat-sahabat. Lepas tu pegawai ni cakap apa? Saya jawab sebab, bukan Ustazah Zai. Saya baca tulisan ni. Saya jawab sebab Malaysia ni banyak orang gila nak masuk syurga yang tidak menghalalkan cara. Tak tahulah sahabat, saya rasa macam ditampar bahasa ni. Saya rasa di Malaysia banyak orang gila nak masuk syurga yang tidak menghalalkan cara. Sekali kita baca tulisan ni kita macam marah. Kau siapa nak cakap orang Malaysia ni banyak orang gila? Tapi baca berkali-kali saya berfikir dalam kerja dakwah saya. Wallahi sahabat-sahabat, saya mengajak anda berdiskusi. Saya jumpa situasi yang menakutkan ini di kalangan kita. Tak nak cakap negara lain, tapi situasi fenomena di Malaysia ni macam merasakan ada jalan shortcut menuju syurga. Ada jalan shortcut menuju syurga. Kau ingat kau banyak duit, kau boleh pergi Mekah selalu, kau boleh stay lama-lama dekat Mekah, kau senang masuk syurga. Tolonglah sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pergi Mekah, Tuhannya bukan Kaabah. Kita pergi Madinah, Tuhannya bukan Raudah. Ini yang saya set dalam minda. Rezeki masuk Raudah, Alhamdulillah. Tak rezeki masuk Raudah, kau jangan balik dalam keadaan muka sugul, rasa umrah tak mabrur. Yang nak memakbulkan doa kau tu siapa? Kan? Orang lelaki sampai sekarang undang-undangnya hanya yang berpakaian ihram boleh masuk ke dataran Kaabah. Maknanya kamu kena berniat umrah untuk buat umrah di dataran Kaabah bagi yang sihat. Dah digunakan orang Malaysia, digunakan fatwa kita boleh menipu pakai ihram tapi kita tak niat, semata-mata kita nak duduk depan Kaabah. Dah kenapa orang yang duduk ke atas tak nampak Kaabah, solat dia tak sah ke? Ni yang berlaku situasi sekarang ni. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Saya sedih. Jadi bila kita cakap dengan jemaah, tolong dengan sangat, undang-undang tu kena ikut. Ustazah, kenapa grup tu boleh, kenapa grup tu tak boleh? Ustazah kata tak boleh sebab keutamaan kita redanya Allah. Keutamaan kita sahabat-sahabat, kita masuk negara orang, ikutlah undang-undang dia. Jadi bila kita dah tak ikut undang-undang, begini yang berlaku. Sebab tu ada pihak marah. What? Kau nak suruh kerajaan Malaysia bawa balik? Dah timbul fitnah pula. Apa punya kerajaan, rakyat terkandas kat sana, tak nak gunakan duit, menghabiskan duit rakyat ada, tapi kau tak nak bawa rakyat kau kat sana. Sebelum kita bercakap, kita fikir, hai Ustazah Zai ni nanti nak undi apa ni, lain macam pula bahasa. Suka hati kat hangpa lah nak rasa Ustazah nak undi apa. Tak ada ke tidak aku kat Malaysia ni masa korang mengundi lagi kan? Sekian dimaklumkan. Kita nak cakap benda yang betul sahabat. Tolonglah jangan. Macam mana kawan-kawan kita yang miskin, yang tak pernah sampai Mekah Madinah. Kita bila berselfie, kita bila bercakap macam seolah-olah kita ni ahli syurga sangat. Sebab kita berulang kali di Mekah Madinah, boleh overstay kat sana, boleh masuk Raudah dalam keadaan tak ada halangan. Ini rezeki masing-masing. Tak payah nak diwar-warkan, tak payah nak diceritakan dengan melampau-lampau. Ustazah Zai pun cerita, tengok lenggok kita bercerita macam mana. Macam mana ada nilai dakwah ke tidak bagi orang yang dah bersama, ataupun orang yang bakal sebab dia ada niat nak pergi, ataupun orang yang dalam minda dia,
Aku rasa sampai mati pun aku takkan pergi Mekah Madinah ni dengan belanja makin tinggi. Sahabat, jangan marah kerajaan Saudi kalau nantinya kemudahan menggunakan visa turis ni dah tak dibagi dalam 47 negara yang dibenarkan ke Saudi menggunakan visa turis. Kemudahannya banyak sekarang ni. Jangan marah kalau Malaysia ditarik balik. Na'udzubillah min zalik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut benda macam ni sedih. Sebab kita nampak jalan ke syurga tu macam mana. Kan? Tak fahamlah. Kalau ada kata okey, kelompok ni mengajak kita berzikir sekian banyak. Nanti bila Imam Mahdi turun kita akan mendapat perlindungan. Kelompok-kelompok macam ni. Dan orang Arab ni tanya, kenapa di Malaysia terlalu banyak ajaran sesat? Bagi kita ini sebagai tuduhan. Kita marah sahabat-sahabat. Tapi di mata mereka, mereka nampak. Apa hal dia orang datang sini, konon nak jumpa dengan Imam Mahdi lah apa semua. Ini alasan-alasan mereka sahabat. Kita sedih. Semoga Allah tunjukkan kebenaran tetap benar, yang salah tetap salah. Sahabat, apa sahaja nawaitu kita subhanallah adalah untuk reda Allah. Bukan aku rasa aku lama duduk dekat Mekah, akulah nanti. Kita kadang-kadang orang Malaysia ni bila dekat, wow, duduk kat Mekah, lama duduk kat Mekah, aduh, solehahnya, sucinya, macam tu. Subhanallah, duduk kat sana, hang rasuah tak habis-habis, hang tipu orang sana sini, ingat Allah nak bagi hang kunci syurga tu. Tak dapat juga sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, baru masuk bicara rasa Ustazah Hazai. Dia kaki bergenang-bergenang juga, nak bebel-bebel juga, ampun maaf. Okey, surah Az-Zumar ayat 53. Bermaksud ayatnya, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang maha pengampun, Dialah yang maha penyayang. Allah tak bagi kita berputus asa dari rahmat Allah. Kau ingat hari tu bumbung dah repair, kan bocor lagi, repair bocor lagi, repair bocor lagi. Lantaklah aku tak nak repair dah. Duduklah kau dalam banjir dekat rumah kau sendiri kalau kau berputus asa. Kan, kita kena teruskan berusaha. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sebut Allahu Akbar, Allahumma. Normah Muhammad Yusuf kata suka dengan Ustazah bebel. Peliklah mereka ni. Edi Ali Nur, Ustazah dah bebel tapi deep. Tak nak ngajak kita berfikir. Sebab anda tak rasa deep ke? Anda tak rasa dilempang ke? Bila dia bercakap, sebab orang Malaysia ni, saya tak hafal lagi, saya kena hafal ni untuk bawa dalam ceramah-ceramah saya. Apa dia kata? Bila orang Arab tanya, kenapa dekat Malaysia tu tak bagus ke sampai ramai nak lari duduk kat sini, overstay menggunakan visa turis ni? Saya jawab, dia kata sebab Malaysia ni banyak orang gila nak masuk syurga yang tidak menghalalkan cara. Allah sahabat, takut kan? Ada ke orang yang merompak duit orang? Contoh rompak ni bukan masuk rumah orang, terlibat dengan rasuah, terlibat dengan perniagaan yang tidak halal semata-mata nak bersedekah banyak, nak bina sebuah masjid, nak bina madrasah. Kan, kau dah berjudi, lepas tu kau nak bina madrasah tahfiz. Kau ingat apa? Nanti bila kau dah nak berdiri di jurang api neraka, Allah, kau tak ingat ke dulu aku ada bina satu madrasah, budak hafal Quran daripada situ? Kau ingat? Allah tak boleh cakap, hadoh ku kisah. Dah engkau menderma dulu dengan duit menang judi gitu, kau tak bertaubat? Nampak tak sahabat-sahabat? Ya Allah, aku buat umrah hari tu, aku tawaf sampai 100 kali. Kan? Kau ingat aku kisah? Engkau bertawaf tu pakai kain ihram, kau menipu, kau bukannya niat umrah sebenarnya kan? Kadang-kadang yang mengajar ni ketua-ketua dia sahabat, minta maaf. Aduh, semoga Allah hijablah kita ni daripada perkara-perkara yang tak tahulah, nampak syurga tapi jalan yang digunakan adalah jalan ke neraka. Ini maksud, subhanallah, kesian sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada sebuah kisah benar yang berlaku satu ketika dulu. Satu ketika dulu. Saya bercerita dalam bicara rasa Ustazah Zai adalah pengalaman dakwah saya yang sebenar, yang anda takkan tahu Ustazah bercerita tentang siapa. Contoh, kalau anda rasa ni macam cerita aku ni, tak payahlah tulis dekat ruang komen tu. Dengan ini diumumkan yang Ustazah cerita tu adalah cerita saya, tapi itu kisah yang dah berlalu pada tarikh 20 Oktober tahun 2000 dulu. Yang kau gatai-gatai tulis pasal apa? Ustazah ulang balik cerita ni untuk pengumuman ada benda ni berlaku.
Hampa jangan sibuk saudara siapa lah yang terkandas dekat Saudi tu, yang sibuk sangat nak jumpa Imam Mahdi tu. Tak payahlah hampa cari. Kalau hampa jumpa pun jiran sebelah rumah saya Ustazah, dia tu memang pelik perangai. Gunakan Ustazah punya rumah Facebook ni untuk anda mengutuk-ngutuk orang lain pula. Kan? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, memang Ustazah remove anda terus. Kita jadikan media sosial ni untuk saling memberi kata positif. Untuk mengetahui kebenaran, maka kita bertindak yang benar. Bukan bila nampak ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita menulis mengecam. Saya tulis sesuatu di wall saya, tiba-tiba orang mengecam bawah tu, walaupun dah 1000 like, saya delete. Nanti kan orang, Ustazah tak sayang ke nak delete, dah ada 1000 like tu. Suka hati, siapa suruh mengutuk-ngutuk dekat dalam ruang komen, aku tulis benda lain, hampa duk komen benda lain. Sebab nanti kita akan terbaca. Kita tak tahu pun benda yang dia komen tu benda betul atau tidak. Yang kita ni sibuk nak jadi netizen, baca semua 10,000 komen tu. Hampa tak ada kerja lain ke? Baik hampa pergi buat keripat pusing, buat frozen. Lepas tu hantar ke Ustazah. Sekian dimaklumkan. Baik. Ada sebuah kisah benar yang berlaku satu ketika dahulu. Ketika itu Ustazah sedang berceramah di sebuah masjid. Ini siapa yang biasa dengan kuliah Ustazah memang dah tahu dah. Tapi nak ceritalah sebab dalam buku pula selalunya cerita dekat ceramah, kan? Ceramah itu bertajuk Jangan Berputus Asa. Tanpa Ustazah sangka, tajuk itu memberi kesan terhadap seorang jemaah yang mengikutinya. Selepas selesai berceramah, datang seorang wanita lalu terus memeluk Ustazah dengan seirat-iratnya sambil menangis. Apabila ditanya, sebenarnya wanita itu melarikan diri daripada suaminya dan datang bersembunyi di masjid kerana bergaduh padahal isu yang kecil je. Subhanallah. Namun suaminya tergamak mengejar dia dengan menghunus sebelah pisau. Ini orang-orang lelaki yang bila baran dia dah jadi gila pelik, sahabat-sahabat. Wanita itu mengadu kepada Ustazah perihal rumah tangganya yang sering berantakan kerana sikap suaminya yang panas baran. Suaminya pernah memijak perutnya ketika sedang mengandung 9 bulan. Sekiranya diikutkan logik akal, sudah pasti bayi yang berada dalam kandungan akan terkeluar. Namun apakah jawapannya? Saya kata, what? Laki kau pijak masa kau mengandung 9 bulan. Sedang menunggu hari nak bersalin. Aku ni dah tak pernah menandung, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Ustazah, dia peluk saya, dia menangis di bahu saya. Saya kata, baby tu tak terkeluar ke? Ustazah Zai kan al-mengongi bab menandung-nandung ni. Mana dah Ustazah Zai nak tahu? Lepas tu dia kata apa? Allah menjaga saya. Deep. Ustazah Zai pula rasa diustazahkan. Okay? Dia berasa buntu kerana tidak tahu lagi cara menyelesaikan masalahnya. Dia kerja, sahabat. Tengah hari dia balik rumah. Dia tengok suami dia dekat rumah. Gaduh isu kecil. Suami dia jadi baran. Lepas tu dia lari dekat masjid. So, dia lari kat masjid. Dia tahu suami dia kejar dengan pisau. Nak dijadikan ceritanya, ketika itu dia nampak makcik-makcik masuk dekat satu ruang bilik. Sebab masjid tempat Ustazah mengajar ni ada bilik kuliah. So, dia kata, mana makcik-makcik ni nak pergi? So, jadi dia menyelinap di celah-celah makcik-makcik ni. Dia masuk dekat bilik kuliah tu. Dia duduk depan sekali. Kan? Jadi, laki dia cari kat masjid ni. Cari kat ruang solat, tak ada, sahabat-sahabat rahmati Allah. Dan mustahil lah laki ni nak pergi dekat bilik kuliah tu sebab dia tahu ramai orang. Jadi dia cari bini dia, tak ada. Rupanya bini dia tu duduk dalam bilik kuliah. Ustazah pun belum datang masa tu. Bila Ustazah datang, Ustazah terus mengajar. Mana aku nak tahu ada orang tengah ada masalah dalam tu. Lepas tu lepas kuliah dekat masjid ni, sebelum Covid lama dulu memang ada minum-minum. So lepas kuliah orang salam-salam, tiba giliran dia nak salam tu, dia last kali salam, dia nangis terus peluk bilik pula dah bahu Ustazah ni. Jadi Ustazah cakap, yang lain tolong pergi minum dulu ya, nanti Ustazah join untuk kita pergi minum. Lepas tu sepanjang tu sudahnya aku tak minum, tak makan. Kan sahabat-sahabat, duk melayan ayat mata dia tu. Ya Allah Tuhan, kan habis tu suami kamu dah banyak kali Ustazah. Sebab dia kata, kenapa tak mengadu dekat keluarga? Mak ayah kamu tak tahu. Ayah saya ada sakit jantung Ustazah. Saya tak nak ayah saya susah kerana saya. Mak saya kalau tahu ni habislah. Habis tu macam mana kalau setiap kali bergaduh hulur pisau semua ni?
Kamu ni berisiko kan? Subhanallah. Disebut Allah menjaga saya. Anda dengar Dia berasa buntu kerana tidak tahu lagi cara menyelesaikan masalahnya. Sebelum berkahwin, mereka bercinta selama 9 tahun. Namun dalam tempoh bercinta itu, dia pernah mengandung dan mengalami 3 kali keguguran. Sebenarnya bukan keguguran, sengaja nak gugurkan. Dia sedar perkara yang dilakukannya itu adalah dosa besar. Pada saat itu mereka berjanji akan berkahwin. Cinta sejati konon, kan? Bahkan, perempuan, kalau ketika bercinta, seorang lelaki sudah berani pegang sana sini hatta mengajakmu tidur, kamu setuju untuk dinikahi oleh lelaki macam tu? Belum jadi suami, dia dah buat perangai macam tu. Bila dah jadi suami, memang bukan lelaki baik lah. Kita berkenan dengan seseorang, bagi tahu anak-anak kita, kan? Macamlah Ustazah tak pernah muda. Ustazah, dulu-dulu ada tak orang ngorat Ustazah? Kan? Kau ingat tak ada? Kau ingat tak laku sangat muka Ustazah ni? Ada, tapi kau kena jual mahal. Kenapa? Sebab kita nampak dia nak kat kita ni dah dengan cara yang Islam tak reda. Ajak keluar. Ustazah bodoh-bodoh je dulu, kan? Kita dah kahwin ke nak ajak keluar ni? Ambil kau. Dah bertunang dengan Ustaz Azwan pun, mokcik-mokcik dia kata, kan, mak-mak penakan orang Kedah. Dah tunang, dah sarung cincin ni, nanti Zai mailah Kedah. Nanti Zai mailah Kedah ikut Azwan balik kampung. Kata dia, ni apa hal? Aku bukan nikah kot, aku tunang. Pasal apa nak suruh pergi Kedah? Ustaz Azwan tak ada kereta masa tu. Mestilah naik bas. Naik bas pula siang dia kerja, mestilah dia naik bas malam. Lepas tu nak duduk belakang-belakang. Kau ingat tangan tak berjalan kalau dah cinta. So, kalau kita dah tahu, kita melampaui perintah Allah, tinggal. Jadi Ustazah Zai lah yang miang keladi, yang gatai terlebih. Ustazah Zai cakap dengan Ustaz Azwan, tak payahlah nak tunang lama-lama, terus je nikah. Lepas nikah, kita balik Kedah selalu. Lepas nikah, mak-mak penakan mudah macam mak penakanku. Nikah terus. Ustaz Azwan kata, tak boleh ayah, tak bagi. Sebab abang ni kan, saya ni kan, belum abang lagi. Sebab saya ni kan, tak kerja lagi. Masa tu tak ada kerja tetap lagi. Tak apa, lepas nikah mesti Allah bagi rezeki. Nikahlah, pak saya pun terkejut. Kau ada buat apa-apa ke nak nikah cepat-cepat ni? Tak ada, sebab nak menghalalkan cara. Maka pilihlah tarikh 12 Rabiul Awal, kan? Dulu-dulu mana ada macam dewan penuh apa semua. Buat kenduri kat surau je, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak payah nak booking-booking dewan. Okey. Jadi lepas nikah, tiap-tiap bulan kau balik. Kau nak pegang belah mana, peganglah dah halal. Jadi bila kita masa bercinta 9 tahun, berulang kali berzina sampai mengandung, digugurkan, itu satu dosa besar yang kamu telah menderhakai Allah. Tapi masih ada baik di hati perempuan baik ni. Saya sifatkan perempuan ni baik. Dia cakap, sahabat-sahabat, maka dia berjanji akan berkahwin. Bahkan suaminya juga berjanji akan berubah sikap panas barannya. Masa bercinta, panas baran tu tak ditunjuk, kan? Semua sweet, maunya tidak. Keluar pagi sampai malam, penat kau balik rumah, tidak. Kenapa jadi panas baran? Bila dah ada anak, bila dah kita lapak ayak, dia pun tak buatkan. Bila dah duduk satu rumah, bila dah nampak, bini aku dia dalam rumah pakai baju kelawar koyak rupanya. Kan, sahabat-sahabat? Kau ingat apa masa bercinta, kentut wangi. Masa dah kahwin, abang ni kentut pada 100 kali. Padahal baru sekali orang tu kentut, kan? Namun, sikap manusia sukar berubah apabila tiada usaha. Awak laju sangat komen hampa ni. Selepas berkahwin, wanita itu meneruskan kehidupan dengan azam menjadi wanita salehah. Walaupun suaminya tidak berubah. Dia dah menggugurkan 3 kandungan. Dia berazam, bertaubat sungguh-sungguh nak jadi wanita salehah. Sahabat-sahabat. Tapi suaminya tidak berubah. Tetap panas baran. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Beliau tetap istiqamah melakukan kebaikan kepada suaminya. Dengar wanita-wanita yang perasaan solehah. Apa saya tulis kat sini? Beliau tetap istiqamah melakukan kebaikan kepada suaminya. Serta mendidik anak-anak yang mula membesar dengan acuan agama Islam. Suami tak berubah. Tapi dia seorang wanita yang Ustazah Zai sifatkan insya-Allah solehah kerana taubatan nasuhanya, dan dia istiqamah
suami penabaran kau rasa masih lagi nak menghambakan dirinya kepada lelaki itu, dan sudah ada beberapa orang anak, dididik anak ni dengan acuan agama Islam, dia mengaji kat rumah, dicontohi oleh anak-anak, suaminya solat tapi panas baran. Satu soalan yang Ustazah lontarkan kepada wanita itu adalah, dia menangis kat bahu saya tanya dia, kamu masih sayangkan suami kamu? Ustazah terkedu dengan jawapan wanita itu. Dia masih sayangkan suaminya. Saya tahu mungkin dia follow kuliah saya ni. Bahkan dia sayang, sebab sayang. Untuk pengetahuan anda, perempuan ni sampai sekarang saya tak tahu nama dia siapa. Sebab saya tak adalah nak busybody nama awak siapa. Nanti bila dah habis cerita ni anda tahu kenapa saya tak tanya nama dia, okey? Bahkan apatah lagi Facebook dia, memang saya tak tahulah. Tapi dia memang follow kuliah saya. Bahkan dia ingin berjumpa lagi dengan suaminya kelak di syurga. Kau rasa, Ustazah tanya dia, awak masih sayangkan suami yang macam tu? Ya Ustazah, dia suami saya. Saya mengharapkan pertemuan dengan suami saya di dalam syurga. Dah, Ustazah angkat badan dia yang sedang letak kepala kat bahu. Jom duduk. Duduk sembang dengan Ustazah. Ustazah dudukkan dia. Masih menangis. Orang duk makan minum dekat masjid ni. Jap-jap adalah yang mengintai nak suruh Ustazah minum. Jap kak, tak apa. Masa tu Ustazah saya tak sibuk lagi. Okey lah kan, duduk-duduk sembang-sembang gitu. Dia menangis. Ustazah tersandar. Hang kau rasa pasal apa Ustazah tersandar? Bila dia jawab, ya Ustazah, dia kan suami saya. Saya sayangkan dia. Saya nak bertemu lagi dengan dia di dalam syurga. Kau rasa apa perasaan Ustazah Zai ketika itu? Saya dalam hati ni cakap, ya Allah, patutlah ujian begini diberi kepada dia. Bukan kepada Muzayyanah Abdullah. Kalau diberi kepada Muzayyanah Abdullah, sahabat, subhanallah. Saya pun cakap, aku ustazah ke dia ustazah, aku tak faham ni. Masih sayang suami yang macam tu dan masih mengharapkan nak jumpa lagi dalam syurga. Orang yang mengharapkan syurga, macam mana kaedah dia? Orang buat apa pun, apa yang Allah redha ke aku, apa yang Allah redha ke aku. Penat dia dalam sabarnya, tapi dia terus sahabat. Taat kepada perintah Allah untuk mentaati suami. Tapi Ustazah cakap kat dia, sekarang ni kamu dah nampak mulut buaya ternganga, kamu masih berdiri di hadapan tu. Saya tak boleh lupa saya cakap perkataan ni kat dia. Kamu duduk depan mulut buaya, kamu seolah-olah cakap, telanlah aku wahai buaya. Ini Allah tak bagi macam ni. Saya faham Ustazah, tapi saya masih boleh bertahan sehingga hari ni. Saya takut kalau saya cakap kat bapak saya sakit jantung, bapak saya meninggal, saya tak nak Ustazah. Saya tak nak mak saya susah. Mak saya dah banyak kali susah daripada saya kecil-kecil dulu. Saya tak nak mak saya susah. Saya balik kampung, saya tunjuk je muka saya ceria. Ya Allah Tuhan, saya rasa macam nak telan je perempuan depan saya tu sahabat. Dia masih pakai vest, apa ni? Apa? Oh, tak pernah kerja kerajaan, tak tahulah. Dia kerja kerajaan. Pakai vest hitam dia tu, lambang harimau tu kan. Masa tu saya ingat lagi, sebab dia tengah bekerja, dia balik rumah. Suami dia silap apa benda, entah panabaran. Kejar dia sampai kat masjid lah. Dia join kuliah Ustazah pukul 3 petang tu. Bahkan dia ingin berjumpa lagi dengan suaminya kelak di syurga. Sahabat, subhanallah. Alasan dia tidak mahu berpisah adalah dia yakin suaminya itu baik. Dia yakin suaminya itu baik. Bila marah pegang pisau. Subhanallah, pernah ke tercedera? Tak pernah Ustazah, tapi dia macam, saya jadi takut. Tapi dulu saya takut, sekarang saya tahu dia macam ugut je saya. Dia tak pernah, dia sayang saya Ustazah. Ya Allah, sayang apa ke benda kalau dah macam tu, sahabat. Dia tidak pernah mengadu sedikit pun pada keluarganya maupun kepada pihak-pihak yang lain. Hal ini kerana wanita itu tidak mahu menyusahkan hati kedua-dua ibu bapanya yang sudah uzur. Sekiranya dia mengadu, suaminya mengugut mahu membunuh kedua ibu bapanya. Suami tu ugut nak bunuh ibu bapa dia. Kau cakap dekat bapak engkau, kau jumpa mayat dia saja. Itu yang dia cakap depan Ustazah Zai. Wanita itu seorang yang baik dan ini adalah bahagian ujiannya. Belum tentu ada wanita lain mampu menghadapi sekuat wanita itu. Sebab tu kalau hampa mengadu, Ustazah, suami saya
Saya kan kadang-kadang sahabat lagi dah sibuk-sibuk. Bukan sebab saya tak nak dengar masalah. Tapi saya dah jumpa lebih dahsyat lagi daripada masalah kita yang suami saya Ustazah nak ngorat perempuan lain. Suami saya Ustazah. Saya dah jumpa masalah yang macam ni. Kan? Tapi kenapa dia boleh kuat? Subhanallah. Dia masih memikirkan orang lain pada saat jiwanya menderita. Dia masih memikirkan orang lain. Saya cinta dia kerana Allah Ustazah. Allah tidak akan mensia-siakan manusia seperti ini. Niatnya ikhlas, tulus, hanya mahu membaiki keadaan. Bertaubat daripada dosa silamnya yang berzina dan menggugurkan kandungan. Allah tahu. Wanita itu tahu perkara yang perlu dilakukan bagi menebus dosanya kembali. Subhanallah, dia cakap kat saya, Ustazah, saya terima ini sebagai satu kafarah. Denda daripada Allah. Sebab saya berzina dulu Ustazah. Saya tahu Allah uji saya ni, saya kena kuat supaya taubat saya diterima Allah. Saya terima Ustazah apa saja ujian dari Allah. Subhanallah sahabat. Sebab tu masa saya dengar masalah dia, ya Allah, aku Ustazah ke dia Ustazah? Anda faham perasaan saya masa tu? Anda tahu apa yang berlaku. Itu cerita beberapa tahun sebelum COVID. Tiba-tiba meremang bulu roma saya nak cakap ni kisah benar sahabat. Subhanallah, lepas COVID baru ni, kan kita dah boleh ceramah balik dekat pejabat-pejabat kerajaan kan? 6 tahun berlalu. Saya tulis dalam ni. 6 tahun berlalu dengan izin Allah. Lepas peristiwa tu, sebab Ustazah tak ada nombor telefon dia, tak tahu nama dia siapa, sahabat. Habis Ustazah cuma nasihatkan dia tahajud setiap malam, jangan tinggal. Lepas tu solat di awal waktu. Macam Ustazah selalu cakap dengan anda, tolong tetap niat nak beri kebaikan kepada ibu ayah. Setiap kali buat kebaikan pada mak ayah, niat di hati moga Allah berikan kelapangan dada, beri Allah jaga dia dunia dan akhirat. Subhanallah, dia istiqamah dengan tahajud 2 rakaat setiap malam. 6 tahun berlalu. Dengan izin Allah, lepas COVID baru ni, Ustazah ditemukan sekali lagi dengan wanita itu. Ya Allah, saya tak boleh lupa peristiwa ni sahabat. Masya Allah. Alhamdulillah, kehidupannya berubah. Saya ingat lagi, tajuk ceramah saya di pejabat kerajaan tu Sakinah Mawaddah Warahmah. Alhamdulillah, kehidupannya berubah menjadi lebih baik. Suaminya juga berubah kerana kebaikan yang dilakukan oleh isterinya itu tanpa henti. Isterinya melakukan kebaikan tanpa henti. Lepas tu datang COVID kan, just stay at home. Wanita itu mengamalkan segala pesanan-pesanan, iaitu tidak meninggalkan tahajud pada setiap malam. Dia cakap dekat saya, Ustazah, saya dah nak pergi dekat lift. Masa tu saya rushing, saya dengan Jaja. Dia cakap, Ustazah, masa tu pakai mask kan, Ustazah mungkin tak ingat saya dah. Siapa yang minta maaf sedangkan petugas halang orang lain untuk ikut Ustazah. Tapi dia minta dengan petugas nak jumpa Ustazah dekat pintu lift. So dia tunggu Ustazah peluk dekat depan lift. Sahabat dirahmati Allah, Ustazah mungkin tak ingat saya. Dia tak peluk sebab masa tu COVID kan, dia pakai mask. Tak peluk. Dia cakap, Ustazah mungkin tak kenal saya. Dia macam letak tangan dekat depan macam tu. Ustazah mungkin tak kenal saya. Ustazah ingat tak 6 tahun lepas saya jumpa Ustazah dekat masjid sekian-sekian, saya bercerita pasal, ya Allah, spontan Ustazah peluk dia. Orang semua pandang. Orang lain Ustazah salam pun tidak. Masa tu awal-awal COVID. Dengan dia Ustazah peluk dia. Dia menangis sahabat. Dia kata apa? Suaminya juga berubah kerana kebaikan yang dilakukan oleh isterinya itu tanpa henti. Ustazah, saya dah dapat. Dia cuma cakap kat Ustazah, saya dah dapat. Tajuk ceramah tadi Sakinah Mawaddah Warahmah. Lepas tu, Ustazah, saya dah dapat. Dapat apa? Saya dah dapat Sakinah Mawaddah Warahmah. Terima kasih Ustazah. Ya Allah, beza tangisan dulu, tangisan wanita yang takut, sedih, terancam. Tangisan wanita yang sebentar tadi, padahal wanita sama. Ustazah, saya dah dapat Sakinah Mawaddah Warahmah. Saya kata, ya Ustazah ingat suara kamu ni, Ustazah ingat. Saya tak suruh dia buka mask. Saya tak nak tanya nama dia siapa. Tapi Ustazah ingat, apa nama Facebook kamu ya? Siapa? Biarlah Ustazah tak kenal saya, tapi saya follow Ustazah. Okey, dia tak ready. Ustazah tak tanya bertalu-talu. Ustazah tak busybody anak siapa sebenarnya ni. Jiran siapa sebenarnya.
Cukuplah Ustazah tahu saya kerja kat sini. Dan saya pernah berceramah di jabatan itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya kerja kat sini Ustazah. Dulu tu saya tengah hari saya balik. Saya sampai rumah, Ustazah ingatkan. Ya, ingat baju vest yang dia pakai, itulah dia pakai masa jumpa Ustazah. Wanita itu mengamalkan segala pesanan-pesanan Ustazah. Pesan kat dia tidak meninggalkan tahajud sebab Ustazah suruh dia mengadu dengan Allah. Di setiap 2 rakaat sujud dalam tahajud. Tolong, Ustazah tak boleh tolong kamu dah. Tolong jangan tinggal tahajud. Mengadu dengan Allah. Allah yang memegang hati kamu, suami kamu. Bermunajat bersungguh-sungguh doa. Bila diuji macam tu mustahil dalam doa kita tak ada air mata jatuh. Jiran tak tahu, keluarga tak tahu. Kita hanya mengadu dengan Allah. Maka setiap kali dia berdoa dengan air mata. Bermunajat sungguh-sungguh. Dan sebagainya kerana dia yakin masih sayangkan suaminya. Sebab tu sekarang sahabat-sahabat bila orang mengadu, saya tanya satu je. Akak masih sayang ke suami akak? Sayanglah Ustazah, suami kita. InsyaAllah masih ada jalan keluar. Tapi kalau saya tengok muka dia pun saya tak nak dah Ustazah. Sahabat, buat apa kita menambah-nambahkan dosa? Pupuklah kasih sayang itu seperti dulu kita gila bercinta kat dia. Mak kita kata jangan monyet, engkau nak pergi juga dekat cili padi tu. Kan? Dia ingin mempertahankan rumah tangganya. Ingin bertaubat daripada kesalahan masa lalu. So anda rasa dia pertahankan rumah tangganya ketika itu kerana nafsu? Kerana suami, anak-anak? Tidak. Dia mempertahankan rumah tangganya ketika itu kerana Allah. Kerana Allah, sahabat-sahabat. Syukur kepada Allah. Dia bertemu dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dia dapat tenang. Dia dapat cinta suami yang sejati tu. Sama-sama bertaubat. Suami saya baik sekarang Ustazah. Kesan daripada PKP. Saya ajar dia baca Quran dengan tajwid. Dia dah boleh jadi imam. Kuatnya wanita ini sahabat. Dia yakin ini semua adalah kuasa Allah. Subhanallah. Sebab tu saya kata itulah wanita salihah. Kita mendambakan wanita salihah. Tapi kita tak betah dengan ujian yang begini. Wanita salihah sahabat. Tetap dia simpan. Dia mengadu dengan Allah. Dia tak berkeluh kesah. Dia gantikan dengan zikrullah. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Subhanallah. Bukan semua wanita mampu bertahan dengan ujian yang sedemikian. Wallahi kita sama-sama akui. Bukan semua wanita bertahan. Kadang dijentik sikit je rumah tangga kita. Kita nak tarik handbrake dah. Kita nak left group dah. Kita tak tahan sahabat. Tapi wanita ini bukan Fatimah, bukan Khadijah, bukan Aisyah. Tapi saya percaya dengan sakinah, mawaddah, warahmah yang dia dah dapat di dunia, semoga ada syurga untuknya. Subhanallah sahabat-sahabat, cuba bayangkan. Sekiranya wanita itu berputus asa, sudah pasti dia tidak mengecapi kebahagiaan. Mungkin sudah bercerai dan sebagainya. Tak semestinya orang bercerai itu tak bahagia. Ada orang bercerai, kahwin lain bahagia. Tapi situasi dia ketika itu maksud Ustazah. Amalkanlah kebaikan walaupun orang lain berbuat jahat terhadap kita. Sentiasa melazimi bacaan Al-Quran serta merenungi ayat-ayatnya. Sentiasa melazimkan tahajud pada setiap malam. InsyaAllah kita akan berasa perubahan yang besar dalam hidup. Serta mendapat ketenangan yang tidak pernah kita alami. Kita dapat melihat daripada kisah ini kekuatan orang yang berasa dirinya bertuhan apabila berdepan dengan masalah. Faham ya sahabat? Saya cakap dengan jemaah umrah saya. Kalau tak dapat berada di depan Kaabah, tolong hati kita ni masih bertuhan. Bukan berkaabah. Okey? Kalau tak dapat masuk raudah, hati kita masih bertuhan. Bukan beraudah. Kalau kita diuji dengan masalah, hati kita masih bertuhan. Ikhlas menjadi hamba Allah. Kalau anda menyalah-nyalahkan Allah, apa yang anda dapat? Ini menjadi iktibar kepada kita sebagai seorang yang beriman dan bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua bentuk keadaan kita. Walaupun semua makhluk tidak mampu menyelesaikan masalah itu. Mentaliti orang beriman apabila berdepan dengan masalah, dia tidak mendahulukan logik akal.
Sebaliknya dia mendahulukan Tuhan yang menciptakan akal. Jadilah dia hamba yang tidak pernah berputus asa. Kalau mendahulukan akal, kalau macam ni ustazah, baik saya tak payah jadi bini dia. Gaji saya lebih besar kot daripada gaji dia. Sebab tu saya filekan perceraian. Saya boleh hiduplah tanpa dia. Saya boleh hidup tanpa dia. Sebab tu lepas bercerai, ramai orang jumpa ustazah. Ustazah, sekarang saya demam, tak ada siapa nak bagi air panas dengan Panadol ustazah. Saya teringat dia lah. Dulu masa belum bercerai, kata dia tu tak guna langsung. Padahal tak pernah mudarat pun tubuh. Ciput je masalah berbanding wanita ini. Saya minta maaf kepada wanita-wanita mendengar yang diuji dengan perceraian. Anda bukan tak bagus. Tapi kita nak belajar. Seandainya berlaku lagi begitu dalam hidup, jangan salahkan takdir. Jangan salahkan siapa yang ada di sisi kita. Tolong selami diri sendiri. Kat mana silap aku? Aku mempertahankan apa sebenarnya? Mempertahankan suami aku jangan diambil orang? Atau mempertahankan akidah aku? Allah nak aku jadi hamba yang macam mana? Ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya minta maaf. Saya tak pernah menghina wanita-wanita yang tak ada jodoh, yang tak ada zuriat, yang gagal dalam perkahwinan. Kita belum gagal selagi belum dimasukkan dalam neraka. So cerita ini untuk kebaikan kita bersama. Ambil manfaat di mana-mana mengikut situasi diri kita. Anda isteri, masih bertahan kerana Allah. Anda sudah bercerai, Anda belum ada jodoh. Ada pelajaran di sini. Kita hidup kerana Allah. Sebaliknya dia mendahulukan Tuhan. Kan akal kita kata, aku boleh hiduplah tanpa dia sebab gaji aku lebih besar daripada dia. Tapi rupanya sahabat ternyata tidak. Sebab tu lepas bercerai masih ada masalah. Penatlah ustazah, jap nak hantar anak dekat rumah dia. Jap dia, kita tengah syok-syok holiday dengan anak kita. Dia ambil anak kita pergi kat rumah dia. Stres saya. Banyak yang mengadu sahabat. Jadilah dia hamba yang tidak pernah berputus asa. Dan yakin Allah akan menolongnya. Yakin Allah akan menolongnya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada kala kita perlu sepakat terhadap takdir yang tidak mampu diganggu-gugat. Kita perlu mampu menerima segala beban berat yang kadang-kadang terasa membelenggu diri. Suka tak suka kita kena tempuh benda berat yang sedang kita lalui. Kita tidak mampu tawar-menawar dalam perihal takdir. Ya Allah, kenapa kau bagi aku macam ni? Kau tukarlah sikit takdir hidup aku. Allah lebih tahu sahabat. Takdir juga tidak pernah berbasa-basi dan bertanya keadaan kita. Tak pernah beralasan takdir ni sahabat. Sebab dia tahu dia sedang bertindak mengikut aturan Tuhannya. Seperti bertanya, apakah kita baik-baik saja? Yang kita nak tanya, apakah kita masih beriman kepada Allah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya setuju Asri Ismail. Sebab kita lebih berpangkat, gaji kita lebih besar, maka kita terlupa di rumah kita masih isteri yang kena hormat pada suami. Ini kerosakan rumah tangga yang punca paling banyak sekali. Saya terkenang arwah mak saya yang tak pernah bekerja, wanita yang sangat naif, hanya tunggu suami balik sebagai buruh kasar. Ada rezeki hujung bulan ada, terkadang dipotong gaji sana sini. Mak kata, mak tunggu je laki balik petang-petang. Bapak engkau balik penat, mak kena siapkan anak-anak. Ya Allah, khidmatnya kepada suami. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, cukup banyak rezeki, kita buat cara banyak. Bolehlah makan mewah sikit. Bulan ni dapat ni je. Tapi otak mesti settlekan hutang dulu. Tak nak biar makan yang seadanya. Kalau masih berhutang sana sini. Kita hari ni sahabat, sanggup berhutang nak beli ayak RM11. Semalam saya cerita kat Jaja on the way pergi Seremban tu kan. Jaja tergelak-gelak. Ustazah ni ada je. Ustazah tahu tak, Jaja pernah je minum kopi harga RM15, RM17. Ustazah tak masuk lagi tempat tu, tempat ni. Kau tak orang belanja Jaja. Kan macam tu sahabat. Maksudnya Ustazah tak tahu ada kopi harga RM17, RM18. Buat apa sahabat? Kopi aku buat ni lagi sedap lagi. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah, kita berhutang sana sini
tapi makan masih nak bermewah-mewah. Okey, ampun maafkan Hafizah Wagiran, tak habis lagi cerita kopi RM11. Sahabat, saya habiskan cerita tentang wanita itu saja sebab warna biru ni adalah bicara Ustazah Zai. Saya memang suka share benda ni sahabat, sebab ramai orang mengadu masalah rumah tangga apa semua. Tapi saya kata, aku dah jumpa lebih teruk kot daripada masalah kau ni. Tapi dia masih boleh bangkit. Kerana apa? Kerana dia sentiasa berbicara dengan Tuhannya. Jangan pernah berputus asa. 6 tahun baru dia dapat kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah. Dulu saya pernah cerita, 9 tahun urusan dia dengan suami yang jual banglo dia harga 1.5 juta hanya kerana tiru tanda tangan isteri, semata-mata nak duduk banglo tu dengan girlfriend dia yang dah dinikahi. Dia halau isteri dengan anak-anak 5 orang. Semua tu dah sampai dah dalam kamus hidup Ustazah. So Ustazah bukan mengajar, Ustazah belajar daripada anda semua. Anda wanita hebat. Sebab tu anda cari majlis-majlis ilmu. Jadi jangan hanya belajar tapi tak kuat untuk mengajar diri sendiri agar terus sabar sampai mati. Minta maaf, hari ni berlebihan ambil masa. Saya nak uruskan. Siapa nak mai di rumah saya, tolong bersihkan ni ayak bergenang-genang ni. Kan Ustazah Zai tak minta upah ke hampa. Hampa mai tolong khidmat. Sure. Okey, bye-bye sayang-sayang sekalian. Tolong doakan saya. Doakan semua orang-orang sekeliling kita. Pasti diaminkan oleh malaikat Allah. Amin. Doa yang baik itu untuk kamu juga. Kita jumpa besok. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.